Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang mengikuti siaran ini. Dan salam PKPP, ada satu penambahan P di belakang ya, kepada semua yang sedang menonton. Saya Farhana Halim dan anda bersama saya untuk tempoh 45 minit pada malam ini di dalam satu sesi bicara mingguan sorotan genting yang bersiaran secara langsung dari FB CSO Platform for Reform. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat, seperti mana yang kita sedia maklum, realiti dunia telah berubah ekoran penularan COVID-19 dan kini kita mempunyai satu kelaziman baru dan dalam memenuhi kelaziman ini, suara-suara badan masyarakat madani, NGO, organisasi bukan kerajaan seakan-akan semakin pudar. Namun begitu, CSO Platform for Reform terus memperjuangkan agenda reformasi untuk memastikan pihak kerajaan senantiasa bertanggungjawab dan juga bertujuan untuk menyatukan CSO dan orang ramai melalui sesi bual bicara ini secara atas talian yang merangkumi topik-topik dari pelbagai sudut. Objektif utama sesi ini adalah untuk mengadakan satu perbincangan atas talian secara berkala mengenai pelbagai isu terkini semasa dan selepas tempoh PKP dan bagaimana ia telah memberi kesan kepada kita semua. Saudara-saudari sekalian, bicara mingguan sorotan genting ini akan berlangsung setiap minggu pada hari Selasa dan Khamis jam 8.30 malam dan kami akan menjemput pada setiap sesi seorang pakar dalam isu dan topik yang akan dibincangkan bagi berkongsi ilmu, pengalaman dan kepakaran mereka dengan kita semua. Dan anda semua boleh menghantar sebarang pertanyaan dan soalan di slot komen di FB Live dan kami akan cuba untuk menjawab sebarang pertanyaan anda sebaik mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, ada satu kata-kata pujangga yang sering kita dengar yang ingin saya petik pada hari ini. Tuntutlah ilmu sehingga ke negara China. Namun tetapi buat masa ini adalah lebih afdal untuk kita elak dari ke negara China buat sementara waktu ya. Atau satu lagi petikan yang selalu juga kita dengar iaitu carilah ilmu dari buayan sehingga ke liang lahat. Seek knowledge from cradle to grave. Kata-kata ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ilmu dan pendidikan dalam kehidupan setiap manusia. Dan seperti negara-negara lain di dunia, Malaysia juga menitik beratkan ilmu dan pendidikan. Namun, dari masa ke semasa, kepentingan yang diletakkan atas pendidikan semakin menipis ekoran permainan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak Kementerian Pendidikan adalah di antara kementerian yang paling banyak menerima peruntukan dari kerajaan, namun sistem pendidikan negara masih belum mencapai tahap yang memuaskan dan masih banyak sekolah-sekolah yang daif atau kekurangan infrastruktur terutamanya dalam zaman e-learning ini, terutamanya juga di dalam musim pandemik COVID-19. Statistik LPKN menunjukkan bahawa 40%, hanya 40% murid sekolah yang mendapat manfaat daripada sistem e-learning ini, manakala hampir 60% murid tidak dapat memaksimalkan pembelajaran secara e-learning atas faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan seperti kemiskinan, tiada gadget yang bersesuaian, tidak mampu membeli gadget ataupun membayar bil internet yang tinggi, juga infrastruktur yang lemah serta serba kekurangan, terutamanya bagi murid-murid yang tinggal di kawasan pedalaman, murid-murid orang asal sama ada di Semenanjung, Malaysia ataupun di Sabah dan Sarawak. Di samping itu, timbul satu lagi kerisauan baru iaitu mengenai kekerapan penggunaan gadget-gadget ini sendiri. Seperti mana yang telah dikatakan boleh menyebabkan masalah gangguan kesihatan mental dan visual di kalangan murid-murid. Dan ini telah pun diutarakan ataupun diketengahkan oleh WHO, World Health Organization. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, COVID-19, ke manakah? Semua murid menghilang. Itulah topik kita pada hari ini. Bersama kita pada hari ini untuk membincangkan topik yang hangat ini ialah Encik Radin Muhammad Imaduddin bin Rahidin Abdul Halim. Sama ya, nama bapa kita Abdul Halim. Sama-sama. Sama-sama. Bukan adik-beradik lah, bukan adik-beradik. Bukan adik-beradik. Saya dia Radin. Ya, saya tak ada Radin.
Okey, situ saya bagi sedikit latar belakang Encik Radin ya. Encik Radin berpengalaman lebih 15 tahun dalam pendidikan arus perdana dan pendidikan alternatif dari peringkat sekolah rendah sehingga ke sekolah menengah. Beliau juga berpengalaman dalam aspek penggubalan dan pembangunan kurikulum, pakar dalam strategi pembelajaran, pengajaran serta pentaksiran terutama dalam subjek matematik. Oh, ini pakar ini matematik. Saya sangat lemah ya semasa di sekolah. Encik Radin juga memiliki sarjana muda kejuruteraan mekanikal otomotif daripada UIM. Ya, ini senior saya ni. Sarjana pendidikan kurikulum pendidikan dari UIM dan terkini beliau adalah kurikulum, yes. Bukan. Kurikulum dan pengajaran dari UIM ya. Dan terkini beliau adalah calon PhD dalam kurikulum dan pendidikan di UKM. Benar? Ya, betul. Cik Radin juga aktif dalam Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM daripada tahun 2017 sehinggalah sekarang. Terima kasih Encik Radin kerana sudi bersama kami pada sesi malam ini untuk bicara mingguan kita. Terima kasih Farhana. Sama-sama. Jadi topik kita pada hari ini adalah berkitar mengenai pendidikan. Jadi soalan pembuka saya pada malam ini ya, berkenaan dengan pendidikan di dalam musim COVID ini. Apa yang boleh kita pelajari dari pengalaman PKP ya, sepanjang tempoh PKP akibat COVID ini dari segi kesediaan sistem pendidikan negara sendiri? Terima kasih Farhana. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Terima kasih pihak Komerс atas jemputan ini. Untuk permulaan, untuk kita nak buka cerita malam ni Farhana, saya nak kita fikirkan dalam konteks seorang manusia. Apa perkara yang penting dalam seorang manusia ni apa dia? Jantungnya. Jantungnya baik, maka seluruh badan akan menjadi baiklah, sihat. Saluran darahnya baik kan. Jadi kalau kita pastikan jantung kita sihat, maka insya-Allah badan kita akan sihat. Dan biasanya kalau jantung tu kita nak uji dia dalam klinikal, macam mana kita buat? Kita buat stress test. Lari atas treadmill tu. Atas treadmill tu. Kita tengok sihat tak sihat. Itu namanya stress test. Jadi kalau kita lalui stress test tu, kita akan tahu bahawa jantung kita ni sama ada kita perlukan lebih banyak latihan, kita perlu tukar kita punya diet dan sebagainya. Okey? Baik. Dalam sistem pendidikan, apakah jantungnya? Ini persoalannya. Okey? Jadi kita nak tengok sistem pendidikan kita kena tengok jantung dia. Dan ini yang baiknya. PKP ni 3 bulan kita tak bersekolah ni, dekat 90 hari kita tak bersekolah ni, PKP ini telah menjadi satu stress test kepada sistem pendidikan kita. Itu apa yang saya nampak. Jadi apa yang kita belajar? Kita tengok sepanjang daripada akhir Februari yang lalu, apabila tidak bersekolah, murid-murid, sampailah sekarang, kita tengok jantung dia macam mana. Apa dia jantung dalam sistem pendidikan kita? Cikgu, murid, apa lagi? Ibu bapa. Kalau tak ada cikgu, tak jadi sekolah. Tak ada yang mengajar. Kalau tak ada murid pun tak boleh juga. Jadi cikgu dan murid ni partner sama. Tapi yang menyokong jantung tu siapa pula? Ibu bapa. Pentadbir sekolah. Support sistem dia akhirnya. Baik. Prasarana itu sebenarnya ada, tapi dia akan support kepada dua perkara ini. Jadi kita nak tengok sihat tak sihat, kita tengok cikgu dengan murid dulu. Now, apa yang kita nampak daripada 3 bulan ni kepada cikgu dan murid ni? Yang pertama, kita melihat macam awal-awal tadi Farhana dah keluarkan statistik daripada LPPKN. Apa LPPKN kata? Dapatan tu kata apa? Itu penting sebab LPPKN menyatakan dapatan dia 63% ibu bapa tidak mampu untuk membimbing anak-anak. Ingat ini online learning. Tak pernah berlaku yang mana keseluruhannya online learning. Tak pernah berlaku. Ini kali pertama. Maknanya, kalau sistem pendidikan kita dapat melalui stress test ini, kita boleh kata we are okay. Tapi apa yang berlaku? 63% ibu bapa tak mampu membimbing anak-anak di rumah. Maknanya anak-anak kena belajar sendiri. Baik. Mereka belajar sendiri. Tapi apa pula yang berlaku? LPPN juga menyatakan bahawa hampir 50% tidak boleh memberikan fokus belajar. 50%. Banyak tu.
Apa lagi? 40% kata slow internet speed. Dah lah tak boleh nak belajar. Masa nak belajar, internet speed pula Slow. apa? Perlahan, slow. Yep. Lagi apa lagi? Almost 40% juga, 36%. Kata nak belajar ni tapi difficulty of getting the learning material. Susah mendapat bahan pengajaran. Lah, akhirnya berapa ramai saja sebenarnya yang belajar ni sebenarnya? Yep. Itu persoalan dia. Hilang. Ini pengalaman daripada kawan-kawan saya. Isteri saya sendiri pun cikgu. Dia pun bising kata kalau kelas pertama boleh tahan lagi. Kelas kedua boleh tahan lagi. Kelas ketiga, empat, habis. Hilang. Dalam WhatsApp tu, dalam WhatsApp group tu, cikgu cerita seorang-seorang ni. Anak murid hilang. Sebab kita faham bila kita baca statistik ni maknanya ada masalah untuk berlaku. Baik. Itu adalah yang ikuti. Yang tak ikut pula macam mana? Memang terus hilang. Okey, yang kedua, itu dari segi kesukaran guru dan ibu bapa. Murid pula macam mana? Mereka nak belajar, ini kali pertama mereka belajar. Kita kena faham. Sistem pendidikan, pembelajaran adalah satu sistem yang mana murid belajar untuk bersosial. Maknanya kalau belajar mesti ada sosial dalam pelajaran. Tapi apabila 1 hari, 2 hari boleh tahan lagi. Tapi kalau sampai 3 bulan, maka akan berlaku ketepuan, stres dalam kalangan murid. Murid stres, cikgu stres, ibu bapa pun stres. Maknanya semua orang stres telah terlalu lama berhadapan dengan pembelajaran secara online. Adakah tak baik? Tidak. Ini saja pilihan yang kita ada. Jadi isu dia kita tidak boleh kata tak nak belajar langsung. Itu lagilah. Tapi sekarang ni isu dia sekarang ni kita tidak mampu untuk menjadikan pembelajaran online kita seperti mana yang kita harapkan. Itu sebagai permulaan lah. Okey. Jadi daripada apa yang daripada peratus-peratusan yang Cik Radin telah berikan kepada saya, boleh tak daripada apa yang kita lihat sini, 63% ibu bapa tidak mampu, 50% tidak tidak dapat fokus belajar. Jadi dia ada masalah di pelbagai sudut ya. Di sini kita lihat ada. Jadi fokus itu di manakah seharusnya fokus diberikan oleh pihak kementerian untuk menangani masalah ini, at least untuk mengurangkan masalah ini ya. Fokus pihak kementerian itu di manakah yang perlu diberikan? Adakah mereka perlu contoh memberi subsidi gadget-gadget ataupun mengurangkan harga internet where should the focus be now, since we can identify that these are the problems already? Itu sepatutnya perlu dibuat sebelum berlaku ini. Ya. Okey, soalannya adakah KPM tak sediakan benda tu? Kalau kita cek balik dasar-dasar ataupun apa inisiatif KPM sebelum ni. Contohnya lama tahun berapa ya, pernah diberikan laptop bukan laptop lah, yang kecil tu bagi apa? Netbook. Notebook. It's a netbook yang kecil. Tak bagi. Ya. Memang pernah berlagi. Proses ni pernah berlaku. Lepas tu dari segi prasarana pula, KPM sudah sediakan inisiatif One Bestari Net. Lama. Lepas tu sekarang ada VLE Frog. Lepas tu apa pula? Lepas tu bila ambil VLE Frog pula, yang baru pula ni Google Classroom pula. Kebetulan masa Google Classroom inilah berlakunya PKP ini. Nak katanya KPM sebenarnya ada melakukan inisiatif-inisiatif bagi menyediakan prasarana ekosistem e-learning ini. Tetapi isunya ialah sebelum ini guru-guru tidak ada keterdesakan, keperluan untuk belajar, untuk menggunakan komputer dalam pembelajaran mereka. Lebih senang chalk and talk, lebih senang pembelajaran cara biasa-biasa. Jadi apabila timbulnya benda ni, akhirnya cikgu yang tak tahu pun dia dipaksa untuk belajar semula agar dia dapat terus mengajar anak-anak melalui sistem online e-learning ini. Isu kita sekarang ni, apabila guru membawa pulang belajar mengajar di rumah,
Okay. Dia menggunakan kaedah-kaedah yang ditunjukkan itu sama macam kaedah di sekolah. Jadi mentalitinya masih sama. Macam diajar, macam belajar Okay. Faham. secara bersemuka, which is tak betul. Yeah. Dalam pembelajaran e-learning, home-based learning, kaedah dia mestilah menggunakan persekitaran rumah, mestilah ada, of course fun learning tu mesti ada, tetapi kaedahnya itu perlu berubah. Tetapi kita tak berubah sebab kita tak biasa cara pembelajaran e-learning ataupun pembelajaran e-learning yang fokus dia home-based learning, project-based learning. Jadi tak berlaku. Jadi itu isu yang menyebabkan Waima persediaan KPM macam mana sekalipun, dia tidak akan mampu untuk memberikan yang terbaik sebab mentaliti masih lagi mentaliti pembelajaran yang sifat dia bersemuka, which is tak boleh berlaku dalam keadaan sekarang. Okey. Cik Radin, adakah masalah kekurangan latihan bagi guru-guru ini sendiri untuk mengajar secara e-learning yang menyebabkan masalah seperti mana yang Cik Radin cakap ini, ya, mentaliti e-learning itu tidak ada di dalam diri seorang guru, ataupun kerana kecemasan, ya, ini keadaan kita kecemasan, ya, sebab dia terus kita masuk dalam PKP, terkejut, terus kena buka laptop, so semua orang terkejut, termasuk guru-guru terkejut. Jadi adakah dengan latihan yang lebih lagi mungkin masalah ini dapat dikurangkan, Cik Radin? Latihan ni dia berlaku. In fact, saya nak puji sebab Malaysia ini antara yang terbaik di peringkat seminggu, 2 minggu yang pertama PKP bermula pada hari itu. Maksudnya apa? Kita punya ranking penggunaan Google Classroom antara yang tertinggi di dunia. Maknanya apa? Maknanya cikgu berusaha sedaya upaya untuk mengajar anak-anak mereka. Cuba tangkap, belajar, mengajar. Tak tahu, tak pernah buka pun belajar guna WhatsApp, guna Zoom, tak pernah Google Classroom, tak pernah. Jadi ini adalah kali pertama dan mereka berusaha sedaya upaya untuk mengajar. Tetapi macam yang Farhana cakap tadi, ini satu kejutan. Kejutan. Dan bila berlakunya kejutan, sepatutnya kejutannya apa? Kejutan budaya pengajaran, budaya pembelajaran, dan akhirnya menyebabkan kita semua tersentak, tak tahu nak buat apa, kita jalan je lah. Jadi apa yang berubah? Yang berubah hanya medium saja. Daripada bersemuka kepada e-learning. Tetapi cara kita, paradigma kita melihat masih sama. Kita masih lagi mengajar konten. Kita masih lagi menyampaikan kandungan. Fokus kita ialah untuk habiskan kurikulum. Sedangkan apa? Macam saya cakap tadi, isu dia ialah jantung pendidikan. What is the heart of the education? The heart of the education is the education of the heart. Jantung pendidikan itu adalah untuk mengajar, bukan jantung, hati. Hati. Memanusiakan manusia. Itu paradigma yang pertama yang sepatutnya itu kekal. Itu adalah falsafah pendidikan kita, ya. Jasmani, emosi, rohani, intelek. Jadi ada unsur emosi dekat situ. Ada unsur jasmani, rohani, emosi dan intelek. Jadi bukan intelek saja, dia ada unsur-unsur lain. Itu falsafah pendidikan kita. Tetapi oleh kerana kita tak biasa dengan kaedah itu, paradigma itu, apabila medium bertukar daripada bersemuka kepada medium online learning, kita membawa hal yang sama, cara yang sama, konten, muntahkan konten. Konten ni sebenarnya tak betul. Untuk e-learning sebenarnya yang kita perlu fokuskan, bukan e-learning saja. Sebenarnya dalam pembelajaran, bukan fokus kepada konten, tetapi fokus kepada proses pembelajaran. Yang itu kita tak pernah berubah. Sebab itu bila dalam stress test ini, kita telah tersentak, kita telah terhantuk, kita tak mampu nak buat apa-apa. Apabila kita terus berikan konten, akhirnya kita terus melanggar dinding. Tak boleh nak buat apa. Jadi, bukan isu latihan. Apa yang kita lihat di sini, fokus terlalu diberikan kepada konten ataupun silibus pembelajaran itu sendiri, sedangkan proses pembelajaran itu juga adalah satu perkara yang penting, ya, dalam the whole system, ya, sistem pendidikan ini. Ia bukan itu yang paling penting. Okey, Cik Radin, kita ada beberapa soalan daripada penonton. Okey. Saya kemukakan soalan pertama. Adakah pada masa hadapan kita
tidak memerlukan sekolah fizikal lagi? Okay. Ada possibility tak kita semua guna e-learning sahaja? Home-based learningnya. Saya dari awal lagi cakap pembelajaran adalah proses bersosial. Ini banyak teori lah, teori Bandura cakap macam tu. Bandura ni pemikir falsafah teori pendidikan. Lama kita guna ni, 1920-an lagi. Siapa lagi? Jadi dia kata, kalau nak belajar tanpa bersosial, itu bukan belajar namanya. Okay. Now, apabila kita tidak memerlukan sekolah fizikal, bermakna ruang untuk bersosial itu sangat berkurang. Bukan tak boleh bersosial, boleh lah. Sebab tu namanya media sosial pun ada banyak. Ramai orang guna media sosial. Tapi isu dia sekarang ni bersemuka. Kita berjumpa, kita main bersama. Anak-anak sekolah ni bukan pasal nak belajar konten. Motivasi dia adalah untuk jumpa kawan. Itu adalah motivasi mereka datang ke sekolah. Cikgu yang melenturkan, membentuk, menghalakan dia, apa yang kamu perlu dapat sepanjang kamu masa di sekolah ini, daripada 7.30 pagi sampai pukul 2 petang itu. Jadi pada saya, masa hadapan, kita perlu tengok realiti. Dan dengan COVID ini, nampak gayanya sudah tiba masanya. Untuk kita explore this possibility untuk hybrid kan antara penjalanan e-learning dan juga pembelajaran fizikal. Itu saya punya pandangan. Maksudnya hybrid is the way forward lah yang saya nampak yang paling realistik pada waktu ini. Jadi kita boleh katakan yang kita perlu bersedia kita tak boleh nafikan bahawa pada suatu masa di masa hadapan nanti mungkin ada possibility yang sekolah secara fizikal ini dikurangkan ataupun di stop altogether. Dia akan minimumkan untuk kita explore. Kalau stop, ya betul. Kalau stop dia akan merosakkan. Sebab satu lagi isu yang kita nampak dalam ni, isu kesihatan mental, Farhana. Yes, betul. Isu kesihatan mental meningkat. Isu keganasan rumah tangga meningkat. Juga meningkat, benar. Yes. Dan ini berlaku, benar-benar berlaku. Dan kita tak boleh biarkan. Maksudnya sekiranya online learning ini secara berterusan, maka akan timbul banyak isu-isu yang sebenarnya bukan sekadar jantung. Tangan akan jam, kepala jam. Itu jantung je. Tapi jantung itu kita perlu perhatikan. Yes. Jadi bercakap atau menyentuh mengenai isu masalah mental dan visual ini, adakah pada pandangan Encik Radin pihak kerajaan kita bersedia untuk berdiskusi secara lebih mendalam ataupun to address this issue, kerana daripada apa yang saya lihat setakat ini tidak ada pun mana-mana pihak daripada Kementerian Pendidikan ataupun mana-mana representasi yang telah bercakap ataupun berdiskusi mengenai masalah kesihatan mental di kalangan pelajar-pelajar akibat penggunaan gadget-gadget ini, akibat tidak dapat bersosial. Kita tak dapat nafikan setengah murid itu mereka memang aktif, mereka perlu interaksi sosial bersama-sama rakan. So bila mereka dihadkan di belakang laptop sahaja, ini mengganggu pertumbuhan mereka dan kesihatan mental mereka. Adakah pihak kementerian bersedia untuk berbincang mengenai perkara ini dan juga to address this issue, Cik Radin? Ya, yang pertama saya bukan Menteri Pendidikan. Ya, betul. Saya tak cakap pula. Mana tahu in the future. Poin saya macam ni, kita memang mengharap, kita CSO, kita Badan Masyarakat Madani. Jadi kita bersedia dan kita harapkan kerajaan juga bersedia untuk talk about this, isu ini. Sebab yang mengeluarkan statistik tentang kesihatan mental ni pun Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Bukannya NGO yang keluarkan, ini authority. Okay. Yang kedua, soal kesihatan mental ni dia bukan isu baru. Cuma isu ni semakin meningkat dan semakin teruk. Sebelum ni kalau cakap isu kesihatan mental, kita tak boleh tolak juga tentang isu bully. Isu bully, isu rokok, isu yang melibatkan salah laku di sekolah. Sebelum ini pun bukan kes kecil. Dia dah ada dan semakin banyak. Tapi bila dalam keadaan sekarang ni kita nampak bahawa isu kesihatan mental ni semakin naik semula. Cumanya kita risau sebab dalam 3 bulan ni kerajaan pun bertukar, belum ada lagi dialog seumpama ini yang berlaku. Kita fahamlah tempoh PKP, tapi kita harap selepas ni perlu dilakukan. Sebab tempoh kerajaan sebelum ni,
zaman YB Dr. Mazli dulu memang berlaku dan diraihkan CSO ini untuk berikan pandangan, dialog secara terbuka yang tak pernah berlaku. Bukan tak pernah berlaku lah. Yang tidak begitu diraihkan sangat compare zaman YB Dr. Mazli sebelum ni. Dan kita harap selepas ini berlaku lagi sebab nampaknya YB Dr. Razi Jidin ni nampaknya seorang yang boleh mendengar. In fact saya puji sebab sebelum beliau melakukan sesuatu pada peringkat awal dia bertanya, dia buat open secara e-learning, secara Zoom juga. Dia tanya pandangan untuk sama ada bila nak buka sekolah itu. Itu ditanya dia buat secara adalah engagement dengan CSO. Saya harap benda ini akan diteruskan lagi pada masa akan datang. Ya. Okey, satu lagi soalan daripada pihak penonton ya. Soalan ini, sekiranya Tuan Radin menjadi Menteri Pendidikan. Itu dia. Yes, itu doa tu. Okey. Adakah Tuan Radin akan mengekalkan platform e-learning ini secara berterusan dan perlukah rang undang-undang yang baru? Dan apakah pandangan Tuan Radin berkenaan dengan e-learning ini? Adakah ia platform yang baik ataupun bagaimana bagi pendapat? Saya rasa separuh tu dah dijawab lah. Jadi mungkin yang persoalan di atas itulah. Adakah ini kalau Tuan Radin jadi Menteri Pendidikan ni nak terus ke e-learning ni? Tu soalan dia. Okey. Saya antara advokator untuk e-learning sebenarnya. Maksudnya di sebelah awal lagi saya kata bahawa untuk masa hadapan sebab trend ini kita faham, dipanggil sebagai gangguan, inovasi gangguan. Inovasi gangguan ni adalah inovasi gangguan, disruption innovation. Dia ni adalah satu inovasi yang mana dia akan merosakkan amalan-amalan sedia ada sebelum ni. Contohnya kita fahamlah, biasa orang buat contoh Netflix. Contoh Netflix. Netflix ni adalah satu sinema tanpa panggung sinema. Apa lagi? Grab. Grab sebelum ni dia adalah satu platform taksi, tapi dia satu biji sebuah taksi pun dia tak ada. Kan? Apa lagi? Banyak. Facebook. Dia adalah content media, tapi dia tak pernah terbitkan pun media yang dia tulis sendiri. Semua orang yang tulis sendiri. Okay. Maknanya apa? Itu adalah trend. Trend yang mana kita dah rasa sebelum ni dan dia telah disrupt. Akhirnya paper surat khabar yang hard copy ni tak boleh survive kerana adanya media-media sosial ini. Baik, pendidikan sama juga. Kita boleh menjangkakan pada masa hadapan sekolah bukan lagi tergantung sepenuhnya kepada brick and mortar, batu bata. Itu kita kena faham bahawa ini adalah masa hadapan yang telah pun berlaku sekarang dalam konteks sektor-sektor yang lain. Jadi saya percaya platform e-learning ini perlu dikukuhkan, bukan dihapuskan, dikukuhkan lagi. Dan perlu, kalau perlu ada rang undang-undang baru, saya sebagai Menteri Undang-Undang, Menteri Pelajaran, Menteri Pendidikan, sebagai Menteri Pendidikan, saya nak rang undang-undang berkaitan tentang e-learning ini dimasukkan. Supaya ada komitmen besar kerajaan untuk menjayakannya. So itu satu janji Cik Radin. Manifesto. Manifesto. Bila dah jadi Menteri Pendidikan, saya akan keluarkan sesi ini untuk tuntut janji Cik Radin. Okey, semasa musim PKP ini, yang paling terkesan kita boleh lihat adalah pelajar-pelajar luar bandar, pelajar-pelajar orang asal juga pelajar-pelajar daripada golongan keluarga B40 yang berpendapatan rendah. Kerana masalah macam saya sebut awal tadi, dah akses internet, tak ada gadgetnya dan sebagainya. Mereka ketinggalan banyak pembelajaran yang telah diteruskan semasa musim PKP. Oleh itu, terdapat adakah program ataupun program lah yang telah dibuat oleh pihak Kementerian Pendidikan ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan pelajar-pelajar ini boleh kejar balik, catch up on all the learnings, pembelajaran yang telah mereka tertinggal. So that mereka tak tertinggal ke belakang lah bila rakan-rakan lain telah ke hadapan. Okey. Fakta. Adakah anak-anak di Sabah dan Sarawak atau di pedalaman sahaja yang tidak meneruskan pembelajaran sepanjang PKP ini? Jawapannya tidak. Tidak, betul. Tidak begitu.
Sebenarnya yang Sabah, Sarawak dan yang pedalaman mereka tak belajar sebab capaian internet. Benar. Yang bandar, yang ada capaian internet juga tidak belajar sebab masalah-masalah yang tadi. Ya. Masalah-masalah yang tadi dari segi perantinya, masa ibu bapanya memang tak nak belajar online-nya. Ya. Jadi sebenarnya isu sekarang ni, jurang sekarang memang semakin membesar. Bukan sekadar antara bandar dan luar bandar, Semenanjung dan Borneo, Sabah, Sarawak, tetapi juga intra-city. Dalam kampung kita pun jurang semakin besar. Dalam sekolah kita sekarang ni pun jurang semakin besar. Jadi itu yang berlaku sekarang ni. Jadi saya rasa KPM perlu tengok ini dengan betul serius. Dan menyebabkan apa? Saya mohon KPM untuk tengok balik kurikulum. Sebab setelah 3 bulan berlalu, sebenarnya tempoh waktu untuk kurikulum itu sudah tak relevan lagi. Konten-konten tertentu itu mungkin perlu dikurangkan ataupun fikirkanlah bagaimana kaedahnya yang saya rasa dah tak relevan lagi. Okay. Satu lagi soalan saya ambil daripada pihak penonton. Kualiti pendidikan Malaysia senantiasa dibangkitkan apabila kita mendapati bahawa sistem pentaksiran di sekolah kurang memuaskan dan ketinggalan dari negara-negara lain. Persoalannya, adakah kualiti pendidikan negara kita akan merosot disebabkan pengenalan e-learning apabila wujud jurang pencapaian antara murid disebabkan masalah akses kepada internet? Mungkin lebih susah kurang. Soalan ni. Ya. Susah soalan ni. Boleh baca. Sebelum ni, dalam PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Malaysia dia pilih satu kaedah untuk tengok kita ni standard atau tidak dalam antarabangsa, pencapaian antarabangsa. Apa kita tengok, kita melalui TIMSS dan PISA. TIMSS ni Trend in International in Mathematics and Science Study, TIMSS. Yang kedua PISA, Program for International Student Assessment yang dibuat untuk budak-budak yang nak habiskan sekolah tingkatan 4 begitu. Okey. PISA ni dia study tentang literasi bacaan, literasi matematik dan literasi sains. Memang betul sepanjang Malaysia menyertai PISA, pentaksiran PISA ni, memang kita ni bottom 1/3, 1/3 terbawah. Tetapi dah naiklah sikit sekarang ni, nampaknya ada naik sikit. Tetapi still kalau dari segi banding ni maksudnya dari aras kesukaran pencapaian 1 sampai 6, 1 paling lemah, 6 paling tinggi. Pencapaian kita masih di tahap 2. 2 tu maksudnya memang rendah sungguh lah. Literasi kita di tahap yang rendah. Itu waktu tak ada PKP. Itu waktu tak ada PKP. Sekarang waktu ada PKP ni, kita kena faham juga banyak negara-negara lain berhadapan benda yang sama. Maksudnya variable sama. Semua tak bersekolah, semua e-learning, seluruh dunia. Jadi jangan fikirkan bahawa adakah kualiti pendidikan kita akan merosot kerana e-learning ni, tidak. In fact, bila ada e-learning ini, kita ada ruang untuk teruskan pembelajaran. Itu berita baiknya. Cumanya persoalan kita adalah, adakah budak-budak belajar betul-betul guna e-learning ni? Sebab mereka tak tahu belajar. Isu sekarang ni ialah cikgu tidak menjadikan e-learning ini sebagai satu kaedah yang betul untuk belajar secara elektronik, secara home based learning, secara project based learning, secara proses fokus, bukan content fokus. Budak-budak pula tak pernah berdikari untuk belajar. Mereka belajar dengan disuap. Betul. Itu yang kita belajar selama ni. Kena suap. Jadi bila tak disuap ataupun suap secara jarak jauh, mereka tak biasa. Akhirnya hilang. Sebab itulah orang kata ke mana boleh hilang. Mereka hilang. Akhirnya bila buka laptop, apa dia buat? Main game lah. Buka Mobile Legend, buka PUBG. Betul. Yang kecil-kecil, anak saya ni Candy Crush. Main lagi ada Candy Crush lah. Main. Ini Farhana je main ni. Orang lain tak main Candy Crush lah. Orang main PUBG sekarang ni. Isu sekarang PUBG sekarang ni. Berat sekarang ni. Main hantu-hantu pun orang main juga sekarang ni. Itu teruk budak-budak sekarang ni. Itu antara isu lah sekarang ni. Ya, faham. Okey, macam ni. Soalan saya seterusnya. Memandangkan pembelajaran secara e-learning ini masih saya harap tak salah kalau saya kata bermasalah lah, sebab masih banyak sudut ataupun ruang yang perlu kita terukai dan kita perlu address. Jadi, jika
PKP ini berterusan kerana kita pun tak tahu sampai bila kita akan duduk di dalam musim pandemik corona ini. Adakah kerajaan ada sebarang alternatif lain ya? Kerana saya ingin kongsi sedikit ya berkenaan dengan sebuah negeri di India iaitu Kerala. Ya, mereka di bawah they have independent state government ya, government socialist ya. Mereka telah menggunakan sistem pembelajaran semasa tempoh lockdown melalui siaran televisyen seperti TV pendidikan ya. Langkah ini diambil bagi membolehkan pelajar-pelajar yang tiada akses kepada internet dapat meneruskan pembelajaran sepanjang tempoh lockdown. So di Malaysia sendiri since 1972 lagi kita telah ada TV pendidikan ya yang telah bersiaran melalui saluran nasional kita RTM 1 dan RTM 2. Jadi adakah kerajaan pada pandangan Encik Radin sendiri perlu look into this ya, possibility yang kita revive balik TV pendidikan sekiranya tempoh PKP ini berlanjutan? Kalau tanya saya nak sekolah dibuka sekarang. Kalau tanya saya. Sebab banyak masalah yang kita melihat ini, kita kata sekolah bukan sekadar buka untuk tingkatan 5, tingkatan 6 saja, tetapi KPM saya mohon untuk fikirkan, untuk cari penyelesaian segera supaya sekolah boleh dibuka secepat mungkin. Ini saya cerita sekolah kerajaan je ni. Kalau sekolah swasta lagi teruk. Sebab sekolah swasta maksudnya dia ada kena bayar yuran dia mahal. Tadika swasta pun sama juga. Jadi saya rasa kalau nak move on, kena buka sekolah dengan segera. Tetapi of course dengan kebiasaan baru, new norms, kebiasaan baru. Bukan ke cara persekolahan yang sebelum ni, tak betul. Bukan cara yang macam cara mengajar yang sebelum ni, tak betul. Tak nak. Kita tak nak begitu. Kita nak kebiasaan baru. Kita nak paradigma baru, berpusatkan pelajar. Paradigma berpusatkan pelajar, paradigma berpusatkan pembelajaran. Yang ini yang kita kena berubah dengan seberapa segera. Jadi perlu ada rombakan sistem pembelajaran dan pendidikan itu sendiri. Of course. Stress test menunjukkan kita gagal. Okeylah, tak gagal macam berat sangat. Stress test menunjukkan kita sangat lemah dalam menghadapi situasi ini. Okey, saya tarik balik yang gagal tadi. Okey, tarik balik. Tarik balik. Okey, so Cik Radin advocate untuk pembukaan sekolah semula sesegera mungkin. Okey. Jadi persoalan seterusnya, bila sekolah dibuka semula, adakah pihak pengurusan sekolah dan pihak kementerian boleh memastikan langkah-langkah keselamatan dapat dijaga dan memastikan semua pelajar tidak dikecualikan? Kalau kita lihat di China ya, apa yang mereka buat, mereka ada buat cubicle ya, so that people ada penjarakan sosial itu dapat diobserve walaupun di dalam sekolah. Jadi if we want the school to reopen as soon as possible, can the pihak kementerian cater to this to ensure safety of all students? Yang pertama, risiko itu ada. Dan kita kena hadapi risiko itu walau apa sekalipun. Perancis buka 3 hari je. Buka hari Isnin, hari Jumaat tutup. Perancis. Itu tingkatan 5 saja. Korea Selatan pun sama juga. Buka seminggu je, lepas tu tutup. Sekarang ni yang kita nampak model macam, sekarang ni tengok beberapa model contoh macam Singapura terdekat ni. Dia buka awal sikit daripada kita. Dan nampaknya tak ada berita kena tutup lagi lah. Okay. Dan ada model-model yang kita kena teroka. Cumanya saya nak pesan juga supaya kita jangan terlalu takut. Sekarang ni seolah-olah kita terlalu takut. Terlalu takut untuk apa? Untuk meneroka. Of course ini hal pendidikan, hal kesihatan, betul. Tetapi kita kena berani untuk bergerak ke hadapan. Secara berperingkat, itu pasti. Saya tak nafikan. Pendekatan secara berperingkat itu sangat penting. Cuma kita mohon supaya diberikan satu timeline. Garis masa agar pihak-pihak sekolah, ibu bapa kan, dia tahu bila dia nak bersedia untuk anak dia bersekolah. Ini kalau awal-awal lagi tak letak timeline. Tiba-tiba kata mungkin tahun hadapan baru nak buka sekolah untuk sekolah rendah. Ada yang pula kata minta waktu akhir September baru nak buka sekolah. Habis sepanjang ni macam mana? Jadi dia akan menimbulkan pelbagai perspektif, persepsi yang sangat buruk. Sekolah swasta mungkin akan ditutup, tadika swasta akan ditutup. Jadi bila tutup sekolah tadika swasta, sekolah swasta ni, dia akan melibatkan lebih 300,000 orang akan terlibat. So 300,000 orang akan terlibat. It's a big sum of people.
Dengan kata lain, dia masalah yang besar sebenarnya. Jadi kita kena berani tetapkan SOP and then silakan teruskan. NUTP mencadangkan untuk sekolah rendah dibuka dibuka semula seawal bulan September 2020 ini. Adakah cadangan ini satu cadangan yang bernas atau adakah ia terlalu awal ataupun terlalu lewat? Mungkin terlalu lewat. Masa saya cakap tadi, terlalu lambat. Pada saya, sebaiknya mulakan dengan tahun 6, mungkin pertengahan Julai. Ya. Sekolah bersedia. Of course, dengan kebiasaan baru, dengan SOP yang baru, dengan secara berperingkat. Tetapi perlu dimulakan segera. Kalau mulakan dengan satu kelas, mulakan dulu dengan satu kelas. Dia perlu ada permulaan. Jangan dimulakan terlambat. Kalau kita mula September, habis bila nak bersedia? Betul. Bila nak berbiasa? Ya, kita perlu bermula dengan segera. Yes. Dan baru apatah lagi Tadika. Tadika ni satu lagi. Farhana, Tadika. Ya. Taska dibuka sekarang. Tadika tak dibuka lagi. Apa beza anak-anak umur 4 tahun dengan umur 3 tahun? Sama. Jadi saya tak nampak kenapa SOP itu masih tidak boleh digunakan lagi. Sebab tu kita lawan, kita kata ini perlu dilakukan sekarang Tadika. Untuk Tadika. Jadi saya nampak benda tu boleh berlaku. Kita perlu serius, perlu kritis terhadap SOP yang ada. SOP ni bukan sakral, tak boleh nak ditegur langsung, boleh. Betul. Tapi itulah. Okeylah. Itu sajalah. Tegur berpada-pada. Okey, bercakap mengenai SOP saya banyak rakan saya yang bekerja sebagai pensyarah dan juga bekerja dalam pengurusan di college-college dan university berkenaan dengan pelajar-pelajar IPTA dan IPTS ini dalam tempoh PKP ini. Apa yang saya dapat feedback kerajaan seakan-akan clueless dan tidak tahu bagaimana cara untuk mengendalikan ataupun menguruskan masalah-masalah ataupun hal ehwal berkenaan pelajar-pelajar ini. Dan kerana arahan dan SOP sering kali berubah. Hari ni kata tak boleh balik, esok kata boleh balik. Terus cakap kena duduk di dorm. Lepas tu minggu hadapan boleh balik kembali. Jadi ini menimbulkan kekeliruan dan kesusahan di kalangan pelajar dan pihak pengurusan universiti dan college sendiri. Jadi di sini kita lihat, adakah Cik Radin juga bersetuju bahawa SOP itu sendiri perlu diperketatkan dan diperincikan oleh pihak kementerian sendiri untuk mengelak masalah-masalah ini. This is unnecessary cause of stress to a lot of people bagi pendapat saya. Dia adalah konsistensi. Yang pertama, konsistensi. Dia bukan pagi keluar arahan lain, petang keluar arahan lain. Tak betul. Benar. Ini masalah. Yang kedua, holistik. Ini tak ada. Ini tak ada dalam kerajaan sekarang. Ini teguran saya sebagai CSO. Kita kata kita perlu konsisten dan holistik. Bila kena ada time frame, holistik. Yang ketiga, perlu secara berperingkat. Ini pun masalah besar pada sistem kita ni. Tapi nampak semakin baik dah. Cuma peringkat dia tu terlalu lama. Peringkat ni maksudnya daripada satu tahap ke satu tahap tu perlu dengan segera. Kalau kamu boleh U-turn dengan segera, kenapa peringkat ni tak perlu disegerakan? Jadi sama juga SOP. Kita terlalu sakral, tak boleh tegur. SOP ni, inilah SOP yang telah diluluskan. Come on lah. Yang buat SOP tu manusia. Benar. Menteri boleh tukar arahan pagi petang. Kenapa SOP tak boleh bertukar juga? Jadi kita kena clear dan kita kena rational bahawa banyak lagi great minds, brain dekat luar sana yang boleh bagi pandangan, boleh sikap. Jangan rasa kita bila kita tegur, ni lawan kerajaan, ini nak ada. Janganlah begitu. Itu juga tugasnya CSO. Kita semak imbang. Teguran itu teguran yang membina perlu ada teguran ni. Kita tak ada kepentingan. CSO tak ada kepentingan. Yes. Sebagai rakyat sendiri kita we can be critical of our government Okey, soalan terakhir kerana kita dah hampir dah nak habis masa, tapi saya nak ambil juga soalan ini. Pada pandangan Tuan Radin tentang pendidikan untuk kanak-kanak tanpa dokumen undocumented migrants, mungkin mereka mahu ke sekolah dan mendapatkan pendidikan tetapi tidak dapat berbuat demikian sebab tidak mempunyai dokumen. Apakah pandangan Tuan Radin mengenai situasi ini, kanak-kanak unfortunate children ini? Masa zaman 2019, YB Dr. Mazli pada waktu itu Menteri Pendidikan telah pun mengeluarkan satu
keputusan penting yang tidak pernah dibuat sebelum ini, iaitu untuk membenarkan semua budak, semua murid, regardless warga negara atau bukan warga negara, normal ataupun pendidikan khas, semua sekali boleh bersekolah. Boleh bersekolah. Maksudnya sekolah kebangsaan. Yes. Maknanya itu adalah satu perkara yang cukup penting, keputusan yang cukup baik dan perlu diteruskan pada masa akan datang. Sebab apa? Sebab apa? Sebab mereka ini yang bukan warga negara dan juga tak ada dokumen ini, mereka akan berada di kalangan kita. Kalau mereka ini tidak berpendidikan, berpelajaran, apakah yang akan berlaku di luar kelak? Kita ingat lagi peristiwa tahun 2018 ke 2017, kebakaran di Mat Tafiz di KL. Di KL, di Keramat. Yes. Dibuat oleh siapa? Anak-anak yang tidak bersekolah. Maknanya apa? Maknanya pendidikan itu penting. Kalau kita nak aman negara kita, bagi pendidikan kepada semua. Kita nak selamat negara kita, semua orang perlu ada pendidikan. Benar. Terima kasih. Tidak boleh ada diskriminasi ya. Ya, betul. Adalah hak kepada semua orang, bukan Benar, warga negara sahaja. benar. Dengan itu Cik Radin, kita telah sampai ke akhir sesi bual bicara mingguan kita pada hari ini. Semestinya actually lagi banyak persoalan yang kita ingin rungkaikan dan ingin kita kongsi dan kupaskan dan bicara. Tetapi kita hanya ada setakat masa ini sajalah, 45 minutes ya. Jadi kami berharap kepada anda-anda yang di luar sana, perbincangan hari ini yang telah dibuat dapat memberi sedikit manfaat kepada semua agar kita dapat memahami realiti masalah ini yang dihadapi oleh kita semua ya, and we know how to deal with the problem. Kami juga mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Radin kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada malam ini. Bila dah jadi Menteri Pendidikan, jangan lupa kami ya. Terima kasih Farhana atas peluang ini dan saya ucapkan yang terbaik untuk Komas, untuk CSO semua. Semoga berjaya dan kita teruskan pendidikan untuk umat, untuk masyarakat Malaysia. InsyaAllah. Dan saya juga ingin mengambil peluang ini untuk memohon maaf sekiranya tersilap kata ataupun terkasar bahasa dan sekiranya terdapat sebarang masalah teknikal di sepanjang sesi hari ini. Minggu hadapan kita akan bersiaran seperti biasa pada hari Selasa dan Khamis pada jam 8.30 malam dengan topik Our Forest, Our River, Our Life bersama Profesor Matekab Mohamad, Presiden Malaysian Nature Society MNS untuk sesi bahasa Inggeris. Rakan-rakan sekalian, sebelum saya tamatkan siaran ini, izinkan saya akhiri sesi kita dengan kata-kata ini. Anak muda harapan negara, perlu dididik, dijaga seperti harta. Guru cerahkan ilmu, berjasa pada nusa dan bangsa. Ilmu dikongsi perlu syarat di dada. Namun wahai pelajar, ingatlah anda, ilmu tanpa amal sia-sia sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan good night everybody. Bye.